Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa ilayka yurja'ul amru kulluhu. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Lakal hamdu bil imani wa lakal hamdu bil islam wa lakal hamdu ala kulli hal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini kita boleh sama-sama berhimpun di dalam sebuah majlis untuk kita meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa lagi terima kasih kepada ahli jawatan Madrasah Nahdlatul Ulum jala kita ni. Okey. Terima kasih kepada ahli jawat tema sekolah iaitu Madrasah Nahdlatul Ulum sebagai sekolah majlis lah yang dikenalkan di dalam wilayah jala kita ni. Dan ahli jawatan dengan cara umumnya yang mereka itu mengadakan satu majlis untuk sama-sama kita boleh berhimpun, terutamanya pelajar-pelajar yang telah mensudahi pengajian dia daripada ini madrasah. Biiznillahi ta'ala kita akan bercakap dan kita nak mengingati sedikit daripada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana kita ni sebagai manusia maklumlah kata Allah Ta'ala jadikan kita bukan sia-sia. Ini kita kena tanam. Tak kira lelaki, perempuan, tua ataupun muda, kita kena faham masalah ni. Kita bukalah pandangan kita malam ini, telinga kita malam ini, walaupun kita duduk mana di dalam kawasan sekolah kita, terutama yang ada di hadapan ini, untuk kita nak isi kandungan supaya benda tadi itu tertanam di dalam jiwa kita. Kerana tidak ada harga sedikit pun kalaulah kita sebagai manusia duduk atas muka bumi ini dengan cara sia-sia. Tak sepatut kita jadi manusia, maka benda tadi itu akan kembali kerugian itu kepada diri kita sendiri. Yang pertama sekali, Allah Ta'ala jadikan kita daripada tak ada kepada ada ni, tujuannya hanya satunya sahaja. Ini kita kena ingat wi molek. Faham wi molek. Jangan kita tadi itu tinggal pahaman ini. Walaupun kita duk ramai-ramai, duk sore, duk 2 orang ataupun 3 orang, katalah duk di mana pun di atas muka bumi Allah ni, ingat kata Allah Ta'ala rayak kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ni menjadikan manusia dan jin malaikat supaya mereka itu mengabdikan diri kepada aku. Kalau kita baca sebegitu lalu, terkadang kita tak faham mana. Sebenarnya ayat ni Allah Ta'ala rayak, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, supaya kamu wahai manusia, wahai jin, mengabdikan diri kepada aku. Apabila kata mengabdikan diri kepada aku, nak menzahirkan kepada kita kata nak wipah kata kita sebagai hamba, sebagai makhluk yang kena berjadi
makhluk yang adanya masa, ada tempoh. Bukannya kita tadi itu nak hidup berkekalan di atas muka bumi ini. Tuhan suruh kita mengabdikan diri kepadanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala bawakan ajaran kepada kita. Bukan kita mikir sendiri nak bawa diri macam mana, itu bukan. Allah Ta'ala bawa datanya ad-din, agama. Agama ni makna gapo? Makna macam mana? Khuamai arai. Makna ni, makna kata pengertian dia, faham macam mana. Agama ni, makna cara kita nak pakai hidup. Hidup yang Tuhan jadi kepada kita ni sebagai makhluk yang Tuhan bubuh di dalam diri kita. Bagaimana kita nak gunakan hidup tersebut? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala yang menjadikan hidup dan mati. Kita boleh faham apa daripada ayat Tuhan? Nawi faham kata kita dah hidup sekarang ni adalah satu makhluk yang Tuhan wi kepada kita, duduk di atas, duduk di dalam diri kita sebagai manusia. Kita boleh mari beri ramai-ramai ni kerana ada sifat hidup. Hidup ni, yakni kita boleh gerak, boleh kecek, boleh berpindah, boleh makan, boleh minum, boleh suka, boleh bersegala-gala. Perkara yang kita tadi itu duk buat di dalam hidup perharian kita. Itu mana al-hayah, hidup. Selagi Tuhan akan matikan kita pula, tak apalah situ. Kita nak perhati hidup. Apabila Tuhan hidup dan mati pada kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan untuk nak coba kepada kita. Nak beri kepada kita ni bukan nak semata-mata beri hidup gitu dak. Nak coba kepada kita. Apabila coba ni maksud lagu mana? Yakni nak tengok kata siapa nak guna hidup, guna mati, kena dengan tujuan yang Tuhan jadi. Lalu Allah Ta'ala ni, ya tak lakwi kita tadi itu, kira dengan akal fikiran. Walaupun, akal fikiran tu Tuhan beri. Tuhan beri kepada kita akal fikiran. Beri apa? Beri kerana nak fahamkan akan ajaran agama. Ajaran al-Islam nak faham kena adanya akal fikiran. Sebagai tempat yang nak mengkirakan ganjaran ataupun dikira di faham bahasa kita pahala dosa. Jadi Tuhan bawa datang pada kita ni dinul Islam. Cara ajaran, cara kita nak pakai hidup yang sejahtera. Dinul Islam nak terjemah kena dengan bahasa dia, cuba kita perhati molek. Cara kita nak pakai hidup bahagia. Nak selamat macam mana kita nak pakai hidup, kena ada dinul Islam. Dinul Islam yakni cara pakai hidup. Witikan, cai ciwit. Selagi kita akan boleh dengar daripada ustaz kita hak lidah, daripada lidah Thailand selalu dah. Amba ni dengan Khairul Ikhwan, insya-Allah Ustaz Khairul Ikhwan kita guna bahasa Melayu sebab kuam laklai di dalam masalah kita nak memahami bahasa kita. Jadi cara kita nak pakai hidup ni Tuhan wi gapo? Yakni wi agama Islam. Islam ni makna gapo Islam? Nak kita berasa dalam hati kata Islam kita ni adalah agama yang turun daripada langit, daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan agama bombing, bukan agama tok nenek moyang, bukan agama pikiran dak. Agama daripada wahyu Tuhan yang Allah Taala turunkan daripada dia kepada kita. Supaya nak kita tak kriat, tak jadi serabut, tak jadi rusing apabila kita beragama dengan agama Islam, kita pegang
kita boleh tahu kata hak kita pegang ni tak sia-sia, bukan peri dak. Terkadang orang kita faham agama ni, dia berasa berasa payah. Wapo kita kena kelubung, wapo kita kena pakai tutup aurat, wapo kita kena semaya 5 waktu, wapo kita kena puasa, wapo kita kena zakat, wapo kita kena haji. Terkadang dia soalkan kepada diri ni syaitan punya bawa pergi sebab kita faham tadi itu kurang. Faham kaucai kita tu, faham kita tu kurang. Sedangkan kalau kita nak kembali kelik mari kepada ajaran hak asli tadi itu, manusia keluar tubik daripada tanah ni, Tuhan jadikan kita daripada tanah ni, dia kena ada sistem cara nak berjalankan dia. Caranya, rupa cara batas kita nak pergi itu ada di dalam agama kita. Dengan sebab itu kita nak cakap di sini, nak kita rasa tenang dengan agama kita. Kita beragama, tapi kita rasa tenang dengan agama kita. Kenapa? Dengan sebab kita faham terhadap agama kita. Terkadang kalau kita tak faham sini, kita rasa agama kita ni menghalangkan kita. Kirkan kita nak buat gotu pun tak boleh, nak buat goni pun tak boleh. Terutama kita duduk di dalam dunia globalisasi, dunia right from then tadi itu, kalau kita tak faham dengan cara molek, tak faham dengan cara jelas, nescaya kita tadi itu bawa agama tak sampai kepada syurga. Kita hidup dalam dunia ni, Islam sebagai lambang kita, asas kita. Islam adalah satu perkara yang kita tadi itu nak pakai hidup kita, dinamakan agama kita, agama Islam. Ajaran kita nak pakai hidup. Apabila ada ajaran kita nak pakai hidup, ajaran apa kita nak pakai hidup? Ajaran yang sejahterakan diri kita. Sejahtera ni makna macam mana? Yakni nak menyelamatkan diri manusia daripada kemudaratan. Islam, ia nak jagakan kita daripada penyakit jismani. Penyakit jismani ni mana? Penyakit yang ada di tubuh body manusia. Islam nak jaganya kita daripada penyakit ruhaniyah, makna roh kita. Kerana manusia tadi itu, ia ada 2 perkara tu. Ada jasad, kemudian ada roh duduk dalam. Maka makanan jasad dan makanan roh, Islam sahajalah yang bawa betul molek dengan fitrah, sifat kesemulaan jadi kita sebagai manusia. Cuba kita tengok kepada perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Apabila kita ni orang beragama dengan agama Islam, pasti kita kembalikan ajaran kita kepada Al-Quranil Karim sebagai dustur, sebagai perlembagaan, sebagai raca tamanun kita, dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua ning orang Islam kena gantung kepadanya. Kenapa? Kerana dia tahu hak kita. Dia tahu sungguh sebab dia jadikan kita. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Tidakkah Allah Ta'ala itu tak mengetahui kita sebagai dia itu yang menjadikan kita? Memang Allah Ta'ala mengerti hak kita. Tahu kata kita kena makan gapo, roh kita kena makan gapo, kenanya jasad kita kena makan gapo. Islam itu bawa datangkan kepada kita. Dengan sebab itu, coba kita perhati kepada Al-Quranul Karim. Tuhan kata, faqulu mimma razaqakumullahu halalan tayyibah. Maka hendaklah mung tu makan daripada rezeki yang aku bagi pada kamu wahai manusia, daripada perkara yang halalan. Halal kerana nak menggagahkan roh. Tayyibat iaitu nak menggagahkan jismani. Dengan sebab itu, daripada 2 ayat ni, kalaulah kita beramal sungguh dengannya, nescaya kita ni berasa kata tenangkan hati. Apa sakut lagu mana dengan tenang hati?
Kerana manusia kita apabila ada sihat, sama ada sihatnya jasadi ataupun ruhi, sihat jasad dan sihat roh, nescaya manusia itu akan duduk atas muka bumi ini dengan tenang, dengan bahagia, dengan mulia. Di sinilah nak merupakan kepada kita kata Islam tadi itu bukan dia nak payahkan bagi kita. Ni terkadang orang Islam kita tak faham masalah. Oh payahlah orang Islam. Nak minum tu pun tak boleh. Nak minum ni pun tak boleh. Nak makan tu pun tak boleh. Nak makan ni pun tak boleh. Apabila kita tengok sebaliknya hikmat ya Tuhan larang kita tak sewi minum, larang kita tak sewi makan. Apabila kita tilik dengan akal fikiran kita yang waras ini, yang cermelang, kita tahu kata Tuhan itu sayang pada kita. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu ayyutahhirakum. Tuhan tak ada kehendak nak menyusahkan kita, tetapi Tuhan nak menyucikan kita. Menyucikan jasad kita daripada penyakit, menyucikan roh kita daripada penyakit. Gapo dia? Orang kita ni, kalaulah dia makan benda tak halal, nescaya roh dia akan jadi khabithah. Roh dia akan jadi punah. Apabila roh dia akan jadi punah, gapo sifat yang berlaku bagi diri dia? Yakni mula-mula sekali akan timbulnya sifat hasad. Sifat berdeki gimari. Sifat tak puas hati gimari. Apabila ada sifat ni di dalam diri manusia, sebab apa? Boleh ada sifat ni? Kerana makanan dia makanan yang haram. Makan ni yang tak ada halal, makan ni haram. Apabila manusia tu ada sifat berdeki, jangan kata orang sebagai jiran yang nak jadi sebab penyakit ti dia, dua beradik pun jadi penyakit gimari. Ibu bapa pun akan jadi penyakit gimari di antara isteri dan suami. Ibu bapa kita kalau ada anak, sama-sama anak dak berdeki gimari, hina secaya tak tenang, tak ada sifat ketenangan di dalam keluarga. Hari ini kita carilah punca benda yang berlaku dalam masyarakat kita. Benda yang tak jadi puas hati gimari, ia ada kesan daripada kita makan perkara yang haram. Perkara yang tak halal. Tak kira daripada midang mana-mana. Apabila ada sifat berdeki, apabila adanya sifat dendam, apabila adanya sifatnya benci gimari dan sifat ghil, dendam dan sebagainya, maka tidak akan timbul sama sekali di dalam hidupan manusia, sama ada tahap peribadi ataupun keluarga ataupun masyarakat ataupun negara dan dunia, tak akan dapatnya ketenangan, tidak miqamsuk, tak ada ketenangan. Dengan sebab itu makan kita tadi itu ada kesan besar. Dengan sebab tu Allah Ta'ala rakyat kata makan perkara yang halal. Dan hari ini cuba kita tengok, kalau kita nak tengok gitu, masa tak ada, iaitu kita nak tengok pada satu pihak ruhi, lagu tu lah. Kalau nak tengok balik jismani, hari ini afanallahu wa iyyakum, banyak daripada penyakit jasadi, jismani kita ni banyak penyakit. Coba tengok di dalam hospital. Tiap-tiap hari tadi tu penyakit berpelak-pelak. Sebab apa timbul penyakit banyak? Kerana makanan. Makanan hak mana? Yakni makanan yang haram betul-betul. Dan makanan yang syubuhat. Makanan yang jadi kesamaran. Daripada perkara-perkara syubuhat tadi itu, hendaklah kita menjauhkan diri kita. Apabila kita ni tak dengarnya Tuhannya pergi makan benda haram, makan benda syubuhat, gapo nak jadi? Adakah mudarat Allah Subhanahu wa taala? Dak. Tuhan jadi tu, jadi ni, jadi lemah, jadi dhaif. Dak. Hak yang jadi tak dengar Tuhan kita.
apabila diri kita ni tipanya penyakit, tidak ada kesehatan, adakah bahagia lagi kita dalam hidup? Dengan sebab itu benar ni mudah. Yang kita kena faham daripada ajaran Tuhan. Kalau kita tak faham, supaya kita tengok makanan kita ni, berbagai-bagai makanan yang pelik-pelik zaman kita duduk ni. Kalaulah kita tak perhati dengan cara sungguh-sungguh makan ni, nescaya kita tadi tak akan dapat kebahagiaan di dalam hidup kita. Islam ini, kita berpegang kepada ajaran dia, walaupun 2023 sekalipun, kita tak akan jadi hina. Dan kita tak akan jadinya lekeh sama sekali kita hidup di atas muka dunia ini. Percayalah kepada ajaran Allah. Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita berpegang teguh pada agama Allah, nescaya kita akan dapat kemenangan dunia sebelum daripada akhirat lagi. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah firman di dalam Al-Quran, "Hadza bayanun linnas wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin." Ini keterangan, yakni Al-Quranul Karim, sebagai pemimpin bagi kita. Dia pimpinkan kita. Pimpin ni mana dia bawa. Nak kita tadi itu jadi molek. Nak tolong pimpin pergi pada jalan hak mulia, jalan ni bahagia dunia dan akhirat. Itu khijah Quran. Hadza bayanun. Hadza ni makna Quran ni sebagai keterangan bagi manusia dan pertunjuk pimpin bagi manusia. Dan wa mau'izatul lil muttaqin. Mau'izah, satu peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Kerana orang nak boleh beramal dengan ajaran Tuhan, pasti dalam diri dia kena ada at-taqwa. Takwa timbul daripada hati dalam, yang dia itu berasa berkesan apabila dia dengar ajaran Tuhan di telinga, naik ke otak, turun di hati. Dengan sebab itu Al-Quran dia kuasa nak mengkontrolkan kita apabila kita jaga makan sana. Jaga makan benda haram, jaga makan benda syubhat. Makanlah benda halal dan benda yang jadi manfaat bagi jasad dan roh kita. Barulah Al-Quran tadi itu boleh mengkontrolkan kita kepada jalan yang lurus. Ini jaminan daripada Allah, tapi kita kena ubah juga diri. Kalaulah ada Quran di balik ni, balik kanan ni, hadis Nabi balik kiri ni, tapi kita makan benda haram, kerana tak dengar ajaran Tuhan, Quran sebuah ni tak boleh nak kontrol gapo kita. Jangan kata anak cucu nak dengar kita, kita sendiri pun tak dengar diri kita. Sebab apa? Kerana fitrah manusia ni hak Tuhan jadi, sifat kesemulaan jadi, dia tak kerja benda salah. Apabila dia nak kerja benda salah, hati dia tadi berpapah, gerbah. Seolah kata hati dia tak sedap. Tapi apakah tangan tu jamuh juga. Mata tu gi juga, akal fikir gi juga. Kerana dia nak kontrol diri tak boleh. Yang kontrol diri dia syaitanir rajim. Kenapa syaitan boleh masuk penuh dalam diri? Kerana pitu saat ni, pitu makan benda haram. Kalau gitu, mereka yang pegang teguh ajaran Allah Ta'ala, walaupun duk masa kita ni, masa 23 ni, 2023 ni, dan lagi kita akan tengok ajaran Islam dipersena-senakan, diwak main-mainkan, tapi kita senantiasa pegang dengan dia. Tuhan katakan, wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu itu jadi sebab lemahnya dan jadi kecewanya, sakit hatinya apabila kamu tadi itu tengok ajaran Tuhan kena hinakan.
Hari ni ajaran Allah Ta'ala hak tu hewi ni sebagai hak molek nak pipingkan kita kelik pada syurga semula, dihinakan oleh manusia. Dituduh dengan berbagai-bagai tak semasa maitan samai, payah, susah, tak sesuai, lalang, bahasa Arab panggil raja'iyah, klik kembali balik belakang. Berbagai-bagai perkataan terkadang tadi itu keluar di atas mulut orang Islam, membawa pada kita tadi itu apabila dengarnya perkataan mereka, berasa kata tupunya iman kita, berasa lemah iman kita, berasa ngeluh. Lalu Allah Ta'ala kata, wala tahinu, jangan kamu jadinya lemah dengan sebab duk tengok orang ada memperhinakan ajaran Tuhan. Wala tahzanu, dan jangan duk sakit hati kerana orang duk hina ajaran Tuhan. Hendaklah mung tadi itu pegang tegak tu dengan ajaran Tuhan, walaupun duk di dalam keadaan percobaan yang kuat. Sebab itulah Imam Muslim rahimahullahu ta'ala bawa datang di dalam sahih dia hadis yang terakhir. Dia kata al-ibad, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil harj ka hijrati ilayya. Ibadah pada masa fitnah, masa ni dan lagi akan seumpama mereka itu hijrah kepada aku. Nawawi Pahal kata, ganjaran kita berpegang dengan ajaran masa kita duk ni lebih daripada masa hak tenir tak ada fitnah. Tapi kita nak pegang lagu mana dengan ajaran kita kalaulah kita tak faham ajaran. Majlis kita ni sejam 40 minit tak ada. Kita nak faham agama Islam dengan cara merangkungi klub molek tu tak pada. Pasti kita kena wi masa pada diri kita. Bukan wi pada orang lain, wi pada diri kita. Umpama kita buah baja pada pokok kayu, bukan dak buah dia, buah kita sebenarnya. Karena nak wi tubiknya bunga, tubik buah, hasil lah bagi kita. Juga kita tadi tu kena wi masa pada diri kita. Gano? Kena ngaji Islam dengan cara memperdalami untuk diri kita sendiri boleh beramal dengan cara kena seminggu tu sejam ataupun 2 jam. Kenawi masuk. Tak pada zaman kita ni ngaji sekadar live shot ni saja tak ada. Pasti kita kena ada halaqatul ilm, halaqah ilmu ke, ta'limil ilmi ke, katalah gapo-gapo nama-nama tu boleh berlaku. Nawi kita faham kata pastilah kita tadi itu kena pegang jadi molek masa kita duduk. Kalau kita pegang tak molek, terlucu dalam kita. Kerana cabaran tadi itu,ความท้าทาย tadi itu tu berat. Kuat. Tak pernah dengar dalam telinga kita kata reba tu halal mereka zaman kita. Tak pernah dengar kata riswah tu halal mereka zaman kita. Semua perkara-perkara tak pernah dengar kata music, dontri tadi kata halal mereka zaman kita juga. Semua tadi itu hak royak mari cengah dengan ajaran agama zaman kita belaka. Kita nak pergi sekat orang ni tak kuasa. Tapi kita kena sekatkan diri kita dengan ajaran. Belum daripada nak sekat, pasti kita kena faham dulu. Tak faham awak tak boleh. Pasal kaca. Dengan sebab itu Allah Ta'ala rakyat kata, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Kamu tadi itu tinggi. Buat apa boleh kata tinggi? Kerana kita pegang kena, kita nak pergi kepada benda hak kemuliaan, hak sungguh, hak tu hak mulia. Orang kafir tak tahu hal ni. Orang tak beriman tak tahu hal ni. Tapi Tuhan dia tak tipu kita sama sekali. Nabi kita tak tipu kita sama sekali. Sebab tu dia kata wa antumul a'laun.
Wapa? Tinggi kat mana? In kuntum mu'minin. Jikalau kamu itu adalah orang yang beriman. Ayat ni nak turunnya ada sebab sikit. Nak ambil masa 5 minit insya-Allah. Sebab dia ni tak kala peperangan Uhud. Masa tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantikkan orang suruh tunggunya di atas bukit, jangan turun lah mana pun. Kita nak ambil pengajaran, kita dengar sama dah ni. Nak ambil pengajaran daripada ini kisah. Tetapi ia turun juga. Sehingga sengkanya para sahabat kata Nabi kita telah wafat. Nabi kita telah wafat, dah tak ada dah ketua. Apabila kata Nabi tak ada ketua, tak ada dah, hati tu habis semangat. Semangat tu habis. Seolah kata kamlang cai nak buat kerja, tak ada dah. Tak kalau begitu, akaknya suara oleh Abu Bakar dan Umar, kata dak, Nabi kita ada lagi sekali dengan kita. Walaupun tak nampak lagi Nabi, tapi Nabi kata, Nabi kita ada, tak mati lagi. Adalah kita teruskan. Sebab apa boleh perasaan lagu tu? Kerana dikepungkan oleh Khalid bin Walid belum daripada beriman tadi itu dengan sebab pemanah tadi itu turun mukhalafah ajaran Nabi. Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Ada juga di kalangan sahabat, walaupun sahabat dah pun nampak lagi pada habuai dunia. Di antara kamu ada hak nampak akhirat, hak tetap duk sebagaimana Nabi kita retahkan. Walaupun begitu, sahabat hak tetap tadi itu Rasulullah sedang ada lagi walaupun kita tak nampak. Tiba-tiba apabila Rasulullah tu akiknya, kepala dia pakat nampak belaka. Kata aku ni ada lagi. Hendaklah kita tadi itu semangat semula. Lalu naik semangat semula. Daripada perasa enak kalah tadi itu, buat kerja klik semula. Tariknya kekuatan semula. Sebab apa? Sebab adanya kekuatan klik semula, maka ayat ni turun di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. In yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh. Kalaulah kamu itu luka wahai umat mukminin, wahai umat Islam, mereka pun luka seperti kamu juga. Mu penat, mereka pun penat seperti kamu juga. Orang nak bawa benar-benar penat. Juga orang nak bawa kebatilan penat juga. Kena duk kira dengan akal nak buat lagu mana, nak lawan benar-benar. Hak nak tahan benar-benar, kena kira nak lawan benar kebatilan. Kedua-dua ni ada pertepungan hingga hari kiamat nanti. Sekali sekala hak ni, sekali sekala hak ni. Dengan sebab itu Allah Ta'ala kata, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan masa tadi itulah Allah Ta'ala nak bangkit setengah di atas setengah. Sekala nampak Tuhan akaknya orang Islam. Sekali-sekala Tuhan nampak orang Islam itu lemah. Dengan sebab silap daripada kita. Uhud itu bukan kekalahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Tapi Tuhan nak hajar dalam itu satu perkaranya yang sahabat itu mukhalafah ajaran Nabi, maka rupa tubik dengan cara zahirnya kata umat Islam itu dikena kepungkan dan dihalaukan. Itu makna wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dengan sebab itu walaupun kita duduk dalam masa ning-ning, kita nampak kata Allah. Tak kira paling kanan atau kiri, jumpa dengan maksiat belaka. Walau begitu pun, hendaklah kita pegang dengan ajaran kita. Satu hari Islam akan naik. Jangan sama sekali kita berasa patah semangat. Sebab kafir ataupun jin kafir tadi itu ataupun syaitanir rajim, dia suka nak buatlah mana kita patah semangat. Apabila orang patah semangat, nak buat kerja apa-apa pun tak boleh dah. Dengan sebab itu kita kena ajar diri kita, semangat ada sama. Semangat ni ambil dari mana? Ambil pada ajaran Tuhan, ambil daripada ajaran yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Dengan sebab itu, sebagai perkataan yang terakhir, apabila kita ni jadi orang yang beriman, hei adik-adik, hei saudara yang dihormati, hei akhwat yang dimuliai, kita orang yang adanya Islam, ada iman, adanya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat satu perkara. Allah Ta'ala telah firman kepada kita, kita mari kepada ini dunia ni, kena mari buat kerja, bukan mari dak tidur makan. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Seka kau wahai manusia, aku nak lepas wimung dok saja. Sedangkan kamu tadi itu dok kata-kata kami ni orang beriman. Walahal Allah Ta'ala tak cobakan kita. Walaqad fatanna alladhina min qablikum. Allah Ta'ala tadi itu coba mereka yang mari belum daripada kita kepada ini dunia. Kau Nabi Musa, setara mana Nabi coba, Allah Ta'ala coba dia? Tanyuk. Kau Nabi Isa, setara mana Tuhan coba? Fa'alaika bitarikh. Tengok dalam sejarah. Mereka kena coba lebih banyak, lebih payah daripada kita lagi. Kalaulah syariat Musa tadi itu ada zaman kita, amma kata dengan penuh mulut kata tak ada orang beriman atas muka bumi walaupun seorang. Kenapa? Payah. Kain kalau kenanya najis, wajib nak potong, nak basuh tak boleh. Apabila salah dengan ajaran Tuhan, kena bunuhnya diri. Tak ada pintu taubat, mereka kena sudahkan nyawa dia. Kalaulah syariat itu datang mari pada zaman kita, amma kata tak ada dia pegang dengan agama. Tapi kalau tak pegang dengan agama, mati kelak jadi tanah semula tak apa. Tapi kita mati imal jannah wa imal nar. Wa imma kita masuk syurga, wa imma kita masuk neraka. Kerana Tuhan jadikan kita manusia ni ada tujuan asasi dia, yaitu amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariat kita ni mudah dah. Syariat kita ni tak ada payah dah. Semua mudah belaka, tapi jangan kita buat mudah dengan dia. Jangan dak buat halal bala, bahasa petani kata, jangan dak buat pasal tak ambil penting dengan dia. Tengok sikit. Kita ni haraplah kepada umat Islam, terutamanya guru-guru, asatizah semua, hendaklah kita itu semangatkan diri kita dan semangat juga anak murid kita di dalam sekolah ni, kerana mereka adalah harapan bagi ummah al-Islam. Setelah daripada generasi dia akan jadi besar, kita pula akan jadi tua dan sebagainya. Boleh tengok pula anak-anak murid kita yang kita buat dengan tangan kita ni, tubik jadi sedega-sedega. Orang yang dapat manfaat bagi ummah, itulah ganjaran yang kita sebagai guru, sebagai orang Islam yang kita tahu kewajipan ya Allah Subhanahu wa taala membebankan di atas kita dengan cara Tuhan muliakan kita, bukan Tuhan yang memperhina dan mempayahkan kepada kita. Dengan sebab itu, kita sebagai umat Islam, mereka yang kenanya ajaran Tuhan, nescaya tenangkan hati, ada kebahagiaan di dalam diri dia. Karena manusia ni apabila hati ni tenang, kerja boleh 7,000 pun tenang, 8,000 pun tenang, 15,000 pun tenang. Tapi kalau sini tak tenang, 150,000 pun tak tenang, 200,000 pun tak tenang, tak cukup situ. Kalau gitu kita tahu kata, gapakah perkara yang nak menyenangkan hati kita, yaitu syariat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Kita main, kita pegang dengan ajaran Tuhan sahajalah yang kita berasa jadi tenangkan hati kita. Apabila tenangnya hati kita, kita nak buat kerja gapo pun naik tagar belakang. Nak buat gapo-gapo pun dapat kemerdekaan daripada Allah. Dapat ganjaran daripada Allah. Apabila ganjaran itu terbuka di sisi Allah, hak manusia ni akan jadi mudah belaka. Itu
sebagai pengingatan pada masa yang ringkas ini. Mudah-mudahan perkara itu tertanam di dalam jiwa kita dan boleh kita pakai di dalam hidupan kita sementara kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, supaya kita keluarkan daripada ini dunia dalam keadaan Tuhan itu redha terhadap kita. Terima kasih kepada semua hadirin hadirat yang sudi datang pada malam ini di muskalah majlis kita ni Nahdlatul Ulum, dan kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala memahami kita akan ajaran Islam sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahamkan kepada para sahabat. Minta Allah Taala jagakan kita daripada cara mikir yang menyeleweng, jauh daripada kita daripada penyakit dan bala petaka, dan minta Allah Subhanahu wa taala merahmati tok nenek moyang kita yang telah meninggal. Itulah satu perkataan yang kita boleh mengakhirikan di sini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.